Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Bertemu kembali kita dalam kelas PDP Art Sejarah bersama saya, Cikgu Dila. Baik, kita nak imbas kembali pengertian sejarah. Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku. Kemudian, sumber sejarah ini pula terbahagi kepada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Baik. Seterusnya, kaedah penyelidikan sejarah ini terbahagi kepada tiga, iaitu kaedah arkeologi, yang kedua kaedah lisan dan yang ketiga kaedah penulisan. Murid-murid, seterusnya kita ingat kembali apa itu sumber sejarah. Sumber sejarah memberi maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Sumber sejarah ni terbahagi kepada dua. Yang pertama, sumber primer. Contohnya fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan juga artifak. Dan sumber sejarah yang kedua ialah sumber sekunder. Contohnya buku, majalah, risalah dan juga akhbar. Kita ingat semula ya. Murid-murid, seterusnya mari kita imbas kembali apa itu kaedah penyelidikan sejarah. Kaedah penyelidikan sejarah dilakukan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Terdapat tiga kaedah penyelidikan sejarah ya. Yang pertama, seperti yang kita dah belajar, yang pertama iaitu kaedah arkeologi, iaitu contohnya fosil, tembikar, barangan logam dan juga kulit siput. Kaedah yang kedua iaitu kaedah lisan, contohnya temu bual. Dan kaedah yang terakhir iaitu kaedah penulisan, iaitu dengan cara mendapatkan maklumat melalui tulisan dan lakaran. Contohnya dari kayu, dinding gua, batu dan juga bahan bercetak. Baiklah murid-murid, seterusnya kita nak tengok apa itu ruang dan masa dalam sejarah. Sejarawan telah menggunakan urutan masa untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Urutan masa dikenali sebagai kronologi. Konsep masa ni dibahagi kepada dekad, iaitu tempoh 10 tahun, abad tempoh 100 tahun, alaf tempoh 1000 tahun. Konsep masa ini juga dilihat mengikut zaman, iaitu zaman sebelum Masihi, zaman sebelum kelahiran Nabi Isa, dan zaman Masihi, zaman selepas kelahiran Nabi Isa. Baiklah murid-murid, setiap peristiwa sejarah yang berlaku mempunyai sebab dan akibat. Kajian tentang sebab dan akibat ni dapat memudahkan kita faham tentang peristiwa sejarah. Contohnya, adanya Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik. Sebab diadakan untuk menghargai murid yang cemerlang dalam bidang akademik. Dan akibatnya, murid akan belajar dengan bersungguh-sungguh. Contoh lain, Hari Sukan Sekolah. Sebab diadakan untuk mencungkil bakat murid dalam bidang sukan. Akibatnya, murid akan sentiasa sihat, cergas dan bersemangat. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid dapat memahami dan mengingati apa yang telah kita pelajari hari ini ya. Akhir sekali, untuk tugasan hari ini, cikgu nak murid-murid buat latihan dalam buku teks. Murid-murid boleh tengok muka surat 14 dan murid-murid buat bahagian B sahaja. Baik. Boleh guna buku tulis. Selamat menyiapkan tugasan.